Maksud bila kita berjalan ni, jalan dengan tenang. Dia kata apa? Bukan berjalan dalam keadaan istikbar, sombong, bongkar, action. Itu tak betul lah. Yang keduanya, apa maksud jalan dalam keadaan tawaduk? Bukanlah jalan tawaduk ni dia kata tawaduk sungguh, rukuk jalan. Apa hal ni? Tawaduk, berdegang langkah orang kan, tunduk sampai tak tengok kiri kanan. Mana boleh macam tu? Itu dia panggil tasannuk, buat-buat. Ya, buat tawaduk. Biasa je. Satu. Yang kedua, sifat Nabi Rasul kalau berjalan ni laju tuan-tuan. Dia tak tegih-tegih. Sebab tu sunat jalan laju, jangan tegih-tegih. Kan? Tu yang malas bawa orang perempuan pergi shopping tu lah tuan-tuan. Wujud bini aku tak tahu malam ni. Yelah, kita pun satu. Masa mula-mula kahwin dulu, tunggu, jalan slow, satu tapak tarik nafas. Kan? Biar kau 1 kilometer 2 kilometer tak terasa, pasal baru kahwin. Jauh macam mana pun rasa dekat aja kan, full lemak. Lagi pula itu dah kahwin, sebelum kahwin lagi lah Allah fana sungguh rasanya. Contoh. Jadi kalau nak melintas apa benda datang, apa divider kan, tak apa, biar abang tolong angkatkan, orang angkat kan, letak kat dalam. Sangkut kain tadi ke, cedera ke kain you, contoh kan. Skema gila. Nampak kucing nak terajang kucing kan, apa tu kan, nanti bakal bila aku sesama kucing lah, apalah. Itu dululah masa mula kahwin kan. Dah kahwin lama, 5, 6, 8 anak, pergi bawa shopping. Ji, Assalamualaikum Ji, salam. Seorang je. Ada orang rumah kat belakang tu. Mana? Tu yang jalan macam penguin tu. Barang penuh, jalan tegih-tegih. Dia kata bini dia penguin. Gua tengok dia tu, mujur bini tak dengar. Kalau dengar ke bulu kau tak makan sendiri, padan muka kan? Tapi orang rumah kena ingat lah, jalan biar dia laju kalau tak ada masalah, keuzuran dan sebagainya. Sebab sifat Nabi, para ulama memang jalan laju. Macam mana hebat dunia ni, cantik melekakan, bangun kepala mikir kayanya Allah. Kau takkan fikir, tak boleh fikir macam mana lawa je syurga tu. Kalau kita pergi air terjun, air tak berhenti turun, ya Allah, mai manalah air ni, ya Allah, beribu-ribu tahun tu tak berhenti-henti. Kayanya Allah kan. Begitu kita tengok awet cun. Jadi kata kalau macam ni lah dapat awet syurga, perbarang bro kan. Dunia tu bro kan. Kita yang Melayu dia kata dapat yang macam ni pun kira okey lah. Lagi lawa lah bang. Oi, aku nak cakap panjang-panjang pun payah, aku tak masuk lagi tuan-tuan. Tunggu aku masuk besok, aku cerita kat korang insya-Allah. Amin. Yang amin je dapat, yang tak amin tak dapat. Bila kita sampai ayat tu sedih lah kan. Sedih pasal apa? Pasal kita ibadat tak cukup. Tu je lah, ibadat tak cukup. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun. Apa yang kau buat atas dunia, dah adalah dia punya surprise kan, dia punya kejutan. Awet dia gila cun wah cakap lu kan. Kita baru tengok dalalallafa. Dalalallafa tu taklah lawa tuan-tuan, lebih kurang macam tausufa je rupanya. Walladzina yaquluna rabbana, sifat yang ketiga, mereka orang beriman ni dia kata apa? Rabbana, Tuhan kami, isrif anna azab jahannam, jauhkan kami daripada azab neraka jahannam. Amin. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka jahannam azab yang gharama, mulaziman, sentiasa, tak putus-putus. Na'udzubillah min zalik. Punya dahsyat di neraka ini, sampai kita nak makan pun masih lagi minta supaya jauh pada neraka. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Nak makan pun minta jauh neraka lagi tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita perhati,
Kenapa kita ni pilih parti Islam semasa? Tiba-tiba masuk PAS. Siapa ustaz ni? Kan? Kenapa? Sebab itulah matlamat kita. Matlamat kita padang mahsyar tu, lepas tu matlamat kita. Kan? Kau buatlah apa atas dunia ni, kau memerintah, kau jadi YB, kau jadi MB, kau jadi presiden, matlamatnya apa dia? Kita lepas di padang mahsyar. Itu akidah kita, tuan-tuan. Itu matlamat perjuangan Islam itu. Bukanlah matlamat kita na'udzubillah lah kan, dunia-dunia. Tak ada benda je. Makin dapat banyak, makin tak cukup. Makin tak cukup, dah tu dapat pula orang maki, orang kata macam-macam. Tak tenang juga hati kau. Lebih tenang hidup kau dalam keadaan kau hidup sederhana, dan besok di padang mahsyar Nabi terima kita sebagai umatnya, insya-Allah. Amin. Jadi itulah macam Tunggu ni Aziz sebut dekat stadium Darul Aman baru-baru ni kan. Cerita ujung sekali, punca dia buat benda ni daripada dulu mula-mula perjuangan PAS sampai hari ni, tujuannya apa? Untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Ulama ni penyambung lidah Nabi Rasul, tu je. Bukan nak benda kan. Kita nak yang akhirat tu, tapi orang tak faham, orang tak nampak kan. Dengan sebab benda akidah inilah Allah tarik hati manusia datang ke stadium Darul Aman. Masya Allah, orang aku jumpa sesi 8 kan, ramai, subhanallah kan. Memang ramai. Rais yatim je kata 12,000, tuan-tuan. Tak kata apa, dia sekolah tak tinggi, tuan-tuan, dia pandai kira sampai 12,000. Lepas tu terus jejeng tu kan. Dia kata kan, jangan marah ke dia, Syekh, biar dia. Ramai dia, ya Allah. Aku ni jarang masuk stadium. Sekali masuk kan, kau bayang daripada depan asok, tahan kencing daripada depan asok sampai 1 pagi, ambil kau. Tak kena batu garang, Syekh. Na'udzubillah min zalik. Dah jengkereng, tak boleh keluar, Syekh, tak boleh keluar kan. Kalau keluar pun tak boleh lama, kena masuk balik kan. Kita pergi round stadium nak cek makanan, peniaga-peniaga dianggarkan mengalami kerugian 20 juta malam tu, tuan-tuan. Kerugian kau jangan main-main. Ada kedai tutup awal, gas habis, ayam, bulu ayam habis belaka, Syekh. Pergi satu kedai ni, kita nak makan, toki kedai kata, hang nak makan, hang tunggu lagi sejam. Amboi kan, berbaur ugutan lagi tu. Pasal orang ramai sangat, hujan lebat. Tapi kenapa diorang datang juga? Itu persoalan yang confusion yang berlaku dalam kepala otak kita. Kenapa orang datang juga? Sebab Allah kata apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah kata kalau kau infakkan seluruh harta dalam dunia ini untuk kau tarik hati manusia, ma allafta baina qulubihim, kau takkan boleh tarik hati manusia. Sanggup habis 2.4 juta nak panggil K-pop, popcorn kan. Yang datang, yelah datanglah, tapi tak ramai pun. Berbeza dengan budak-budak sekarang kan, lebih minat Ustaz Azhar Idrus daripada artis. Subhanallah kan. Kerja siapa ni, tuan-tuan? Kerja Allah. Allah kata lau anfaqta ma fil ardi jami'a, ma fil ardi jami'a, kalau kau infakkan habis duit dalam dunia, habis duit semua sekali untuk kau tarik hati manusia, Allah kata apa? Ma'allafta bainahum, kau takkan boleh satukan hati manusia. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah sahajalah yang menyatukan hati manusia. Sanggup datang, kau tengok budak-budak muda naik motor konvoi tu kan. Apa aku kata? Insaf gila, Syekh. Malam tu kan hujan, naik kapcai, tunduk. Aku dia Allah selamatkanlah budak, ya Allah selamatkanlah, ya Allah. Dengan mereka pas tu, ini haus bontot kau tu tak? Bukan dekat-dekat 400 km bro. Lain lah motor korang BMW, kau motor apa? Kau tukar motor apa dah? Ni geng-geng bid'ah ni lain tau. Sampai dah kan? Ini kapcai. Dan kebas bontot balik rumah kena buasi, betul tak? Aku doa, ya Allah, anda pergi dengan seorang hamba Allah ni, orang Johor. Dia tengok budak ramai budak muda ni. Dia kata, saya tengok budak-budak, saya sedih Ustaz. Saya sedih Ustaz. Sudah apa pula orang tu ni terbalik apa? Saya sedih pasal jin kan dah elok. Memanglah dia orang elok. Saya sedih ke saya ni. Dah tua baru nak sedar, dia kata.
Dulu zaman muda-muda haram tak sedar. Zaman muda-muda dengan maksiatnya tak apa-apa je kan. Dah expired ni barulah nak faham perjuangan Islam. Tu yang saya sedih tu Ustaz. Itu nak kata macam mana, mujur sedar daripada langsung tak sedar kan. Jadi kau tengok yang muda, yang tua, yang cacat, yang beranak, yang mengandung, yang bawa baby, Allahu Akbar, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah akidah kita tuan-tuan, akidah yang mempercayai ada syurga neraka. Dan inilah perjuangan Parti Islam se-Malaysia. Tujuan Parti Islam se-Malaysia PAS ni tujuannya satu je, untuk kita sampai berhadapan dengan Allah. Allah maafkan kita dan Allah masukkan kita dalam syurga belaka insya-Allah. Cuma syarat orang nak infak ni mesti kita bagi yang terbaik, barulah dapat kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapat kebaikan sehingga kau infakkan mimma tuhibbun, benda yang antara benda yang kau sayang. Syarat infak ni benda yang kau sayang, jangan benda yang kau tak sayang kan. Nak infak, nak bagi ustaz, saya ada baju nak bagi ke Syria, seluar ada, mana tengok tu dia seluar dah tak ada getah dah, spring aku balik kat muka kau tahu kan. Ya ustaz, saya sedih lah tengok kan kawan-kawan Syria. Saya pun sedih tengok ustaz, dengar-dengar kereta ustaz asyik rosak je kan. Memang pergi rumah saya ambil kereta, pergi-pergi kereta dia lagi buruk pada kereta aku kan. Mengambilkan duit aku repair. Baik tak payah bagi, buat dosa je, kau tahu. Mengambilkan duit aku repair kereta. Nak bagi tu biar yang elok-elok, yang baru beli seminggu, itu bagi, kau dapat pahala. Ini bagi yang tahun Jepun bawa pergi perang mana, wallahu alam. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita bagi benda kita dah tak sayang lain bang, dengan benda yang kau bagi dalam keadaan kau sayang lain kan. Kata mana? Ambil ya kan, pasal kau dah tak sayang. Tapi kalau benda kau sayang ni kau nak bagi tu, oh gila, sembahyang hajat 18 kali. Betul ke salah aku ni otak betul tak betul ni kan. Betul lah, cuba nak bagi tu payah. Allah istighfar, Allah sembahyang istikharah, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, semua sembahyang habis nak bagi tu. Pasal apa? Pasal kau sayang benda tu. Kalau benda tak sayang sana, ambil lah. Itu pasal kau tak sayang kan, beza dunia pahala. Pahala tu kan berdasar sejauh mana kau yakin dengan Allah ganti balik. Itu yang mahal tu. Kalau benda yang murah-murah kau bagi, alah, kalau Allah nak ganti, gantilah. Kau tak ganti pun lambat benda lain lagi. Itu kalau benda yang tak berharga. Kalau benda harga, aku bukan tak yakin, tapi tapi bagi je lah ji. Apa tapi pula kan, maknanya gitu. Susah ni. Aku bukan nak kamera korang, saja je. Kau bagi pun aku bukan kerti guna. Contoh nak cakap ya. Jadi kena bagi benda yang baik. Tapi jangan pula kau buang tebiat. Ustaz, saya beriman betul dengan apa yang Ustaz sebut, dan saya ingat nak bagi benda yang paling saya sayang. Apa dia? Saya nak bagi bini saya tu. Itu bangang dia panggil kau tu tak. Kau bini kau bela lah. Pandai nak bagi bini, tapi yang dah expired, kau tahu tak. Minggu depan monopos. Oh, kita pun seronok lah juga. Nak bagi dia, alhamdulillah. Dah 55 tahun kau tahu tak. 55 tahun apa barang bro. Barang tak ada barang lah. Nak bagi biar yang 18. Dah contoh kan. Dah nak sebutkan zaman Nabi kan orang macam tu kan, punya sayang ke sahabat dia. Jadi kita tak akan dapat kebajikan sehingga kita bagi yang paling kita suka. Tapi nak buat benda ni bukan senang, payah. Dan elok kita ada isteri yang memahami. Tak apa bang, bagi. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dia sebut ayat tu, kita pun semangat, bagi terus. Akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia ni dunia je bang, besok akhirat lagi best. Baik kan? Kita pun senang hati. Kalau bila kata janganlah macam tu bang, nanti kita pun tak payahlah kan. Dan kita kena ingat Al-Hasan Al-Basri sebut, laisatin nafaqatu fi sabilillahi sarafun. Orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah tidak dikategorikan sebagai membazir, tidak akan membazir. Kau infaklah banyak mana pun, Allah akan simpan infak itu untuk diberikan kepada kita di padang mahsyar besok insya-Allah.